Memang cikgu rakam kan. Okey, jadi hari ni kita dah belajar sikit pasal vektor selari dengan bukan selari. Ya, ini kita nak sentuh lagi dalam lagi sebab yang ni dia punya jalan kerja tu agak panjang. Jadi kalau kamu ingat kita belajar pasal vektor selari tu, dia vektor yang selari lah kan, yang maknanya dia punya sudut condong dia sama tapi dia tak sama panjang. Mungkin ada yang lagi pendek atau lagi panjang ataupun arah dia mungkin bertentangan. Boleh juga jadi kalau dia negatif pun boleh jadi dua tu selari. Asalkan dia sama kecondongan dia. Jadi secara umum kita baca yang ni, secara umum dua vektor AB dan CD adalah selari kalau kita boleh tulis dia dalam equation kan. Jadi equation ni mesti ada satu pemala yang mendarabkan dia. Maknanya sebab CD ni tak sama panjang dengan AB. Jadi kalau dia nak bagi sama, kita kena darab CD ni dengan satu pemala. Baru dua orang ni kita boleh tulis dia sebagai satu persamaan. Jadi kamu faham dah yang tu. Cuma hari ni sebab nampak tak semua ni abjad kan, betul tak? A, B, K, C, D kan. Jadi cikgu nak ubah sikit pemala ni, kita tak nak guna huruf K sebab nanti kadang-kadang kamu punya vektor pun K, lepas tu pemala kamu pun K, kamu jadi confused. Jadi untuk kiraan yang berkaitan dengan selari dengan vektor-vektor selari ni, cikgu nak kamu ubahkan simbol ni, kita pakai simbol lambda untuk kita punya pemala. Kita pakai lambda. Ni nama simbol ni lambda. Ni simbol Greek. Lambda. Okay. Jadi kita ubah macam tu je. Kita ubah simbol. Maksudnya sekarang ni AB. Vektor AB adalah sama dengan lambda CD. Macam tu. Ni sebab dia nampak berbeza sikit. Jadi dia jelas kat mata kamu yang dia ni asing dengan vektor-vektor yang lain. Faham tak? Boleh tak? Jadi yang ni kamu punya pemala lah. Jadi sebab kadang-kadang bila dia banyak huruf kamu jadi pening. Jadi kita tukar huruf dia. Jadi yang ni acceptable, maknanya kalau exam kamu guna perkali ni sebagai simbol lambda ni semua orang faham. Yang ni adalah kamu punya pemala yang untuk vektor-vektor yang selari ni lah. Jadi sebab kita dah terang, cikgu dah terang hari tu apa maksud vektor selari. Jadi mari kita buat soalan ni. Ini satu soalan daripada buku teks. Dia kata kalau kita ada dua vektor, nampak tak? AB sama dengan 2X dan CD sama dengan 6X, tunjukkan bahawa dua-dua vektor tu adalah selari. Jadi kalau kita nak prove vektor selari, kita kena tulis dia dalam bentuk yang ni. Jadi kita nak tulis dia, kita tulis dulu. Kamu ikut yang ni, maknanya ni jalan kerja yang kamu kena buat tiap-tiap kali kamu jumpa soalan yang selari ni. Jadi kalau AB selari dengan CD, kita tulis dulu masa cikgu tulis yang kat belah kanan ni. AB adalah sama dengan lambda CD. Boleh? Jadi sekarang ni kamu dah tulis dia dalam satu persamaan. Kita kena cari lambda ni apa. Bila kita dah dapat lambda ni, maknanya kita dah tunjukkan bahawa dua-dua vektor ni adalah selari. Yang tu jalan kerja dia. Okay. Jadi kamu nampak tak dia tulis sini AB ni 2X, CD ni 6X kan. Jadi kita gantikan. Kita gantikan AB dengan CD ni dalam sebutan X dia. Okay. Jadi yang ni first kamu tulis. Yang ni jalan kerja pertama. Jalan kerja kedua, kamu tulis dia dalam sebutan X. Jadi AB tu 2X. Dia vektor dia X. Lambda. CD tu 6X. Okay. Boleh Okay. Jadi sebab yang ni nombor boleh darab dengan magnitude. Kamu punya magnitude vektor ni kan. Jadi 6 ni boleh darab dengan lambda. Dia jadi 6 lambda. Lambda ni suatu nilai lah. Kita nak cari nilai lambda ni apa. Supaya last kali kita boleh tulis AB ni sama dengan berapa CD. Okay. Jadi lambda ni kita darabkan dengan 6X ni, dia jadi macam ni. 6 lambda X. Okay. Jadi belah kiri ni X, belah kanan ni pun vektor X. Jadi kita buat banding. Kita bandingkan antara X dengan X ni lah. Kita bandingkan pemala ni. Banding pemala. Pemala pun je salah. Okay, kita banding pemala. Jadi ni jalan kerja 3 kamu. Di belah sini 2. 2 adalah sama dengan 6 lambda. Jadi lambda kamu sama dengan apa? Berapa lambda? Berapa nilai lambda? 1/3. 1/3. Kita ambil 6 ni kita pindah kan. Jadi dia jadi 2/6. 2/6 tu 1/3. Kita dah dapat nilai ni, kita tulis balik dia dalam bentuk equation ni. Maknanya AB, vektor AB adalah sama dengan 1/3 CD.
Jadi bila kita dah tulis bentuk macam ni, maknanya kita dah jawab soalan dia. AB adalah selari dengan CD lah. Itu je yang dia nak. Itu maksud dia bila kamu bukti dia selari. Kita boleh tulis dia dalam satu persamaan yang ada satu perkali kat sini. Okay, yang ni dah dapat dah jawapan dia. Jadi cikgu terima dua jawapan. Kadang-kadang pelajar tu akan tulis versi ni atau versi satu lagi CD sama dengan berapa AB kan. Jadi dia mungkin letak CD sama dengan lambda AB. Jadi kalau dia buat macam tu dia akan dapat nilai ni terbalik lah. Jadi dia akan dapat berapa? CD sama dengan berapa? AB. CD sama dengan berapa AB? Kalau AB sama dengan 1/3 CD, CD sama dengan berapa AB? Satu. Satu je. Ni ada 1/3 ni kalau kita tukarkan dia jadi berapa? 2/3. Tak, dia mesti nombor ni juga tapi ubah sikit. CD sama dengan berapa? 3. Jadi sama ada jawapan macam ni, kalau dalam exam cikgu terima dua-dua. Maknanya kamu punya equation tu boleh jadi macam ni sebab tak semua orang fikir sama kan, letak AB kat depan, CD kat belakang kan. Ada yang mungkin akan tulis CD sama dengan lambda AB, jadi dia akan dapat equation yang bawah ni, CD sama dengan 3AB. Jadi dua-dua ni jawapan yang cikgu terima. Maknanya kalau exam tu mungkin ada orang yang dia punya pecahan tu terbalik. Okay, jadi nampak berbeza tapi semua jawapan tu jawapan yang betul. Jadi kamu tak payah risau sangat kata jawapan kamu tak sama dengan kawan. Faham? Okay. Okay, mari kita tengok satu lagi bentuk soalan. Okay, diberi dua vektor PQ sama dengan U dan QR sama dengan 3U. Tunjukkan bahawa PQR itu segaris. Jadi kalau kata yang ni, kita kena proofkan dua benda. Satunya, kalau kata PQR tu segaris, dia mesti duduk pada satu garis lah kan. Ni P, Q, R. Jadi untuk dia jadi segaris, dia mesti selari dan dia mesti ada titik yang menghubungkan dia. Nampak tak? Jadi kalau PQQR ni, Q ni adalah titik yang menghubungkan vektor PQ dengan QR. Jadi kalau dia kata vektor tu segaris, kita kena buktikan dua benda. Kita kena buktikan dia selari dan dia ada titik yang sama. Boleh? Dia ada titik yang apa panggil ni? Apa panggil dalam bahasa Melayu titik yang lupa dah cikgu nama dia. Titik yang Punya. sepunya. Titik yang sepunya. Okey. Titik yang sepunya. Jadi selalunya titik sepunya ni kamu boleh nampak dah lah. Nampak tak? Sebab dia mesti share huruf yang sama. Maknanya tu point yang sama. Jadi dia mesti ada dua benda ni. Okey, cuba kamu cuba kamu prove dulu dia selari macam mana. Apa first step dia, kamu kena buat apa? Macam nak proofkan dua ni selari, kamu kena buat apa? First kena tulis apa? Sama dengan Q sama dengan QR. Lambda QR. Kena ada lambda. PQ adalah sama dengan lambda QR. Lepas tu buat apa? Ganti PQ tu pada U. Ganti PQ dengan U. So ni lambda. Lepas tu QR kita ganti dengan 3U. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? 3U. Bandingkan pemalar. Kita kembangkan dia dulu. Yang ni 3 lambda kan, 3 lambda U. Lepas tu kita compare, kita banding. Jadi bila kita banding U ni apa depan dia, pemalar apa? Kalau dia tulis U saja, berapa nilai pemalar kat depan dia? 1. Okay, jadi ini belah sini 1, belah sini 3 lambda. Jadi berapa nilai lambda kamu? 1/3. 1/3. Jadi PQ sama dengan berapa QR? 1/3 QR. 1/3 QR. Jadi kamu tulis macam ni. Ni maksudnya PQ adalah selari dengan QR. Jadi last kali kamu kena tulis ayat lah. Kamu tulis 3 titik ni. PQ adalah selari dengan QR dengan titik Q sebagai titik sepunya. Titik Q sebagai titik sepunya. Lepas tu oleh itu, jadi ayat dia panjang sikit. Oleh itu PQ dan QR adalah
segaris. QR adalah segaris. Okay. Jadi semua contoh selari, vektor selari ni dia punya bentuk soalan lebih kurang macam ni lah. Cuma bergantung kepada vektor dia. Adakah vektor dia bagi tu senang ke susah? Yang tu yang akan menyebabkan soalan tu jadi senang ke susah. Jadi konsep dia, jalan kerja dia macam ni. Maksudnya kalau kamu nak prove dia selari, kamu kena tulis di dalam satu equation macam ni dan kamu kena cari nilai lambda dia. Lepas tu kalau dia kata segaris, kamu kena cari dia selari jugalah. Dan last kali kamu tulis yang dia ada titik sepunya. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, bila dia kata segaris ni collinear. Jadi kadang-kadang dia akan tulis dia sebagai collinear. Ada ke dia je dalam bahasa Melayu? Mungkin ada jugalah. Jadi kalau kamu nampak perkataan collinear ni, maksudnya dia segaris. Okay, memang kita buat latihan. Okay. Kita start dengan latihan senang loh. Lepas tu kita pergi latihan yang susah-susah sikit nah. Ni yang ni latihan B, yang ni tak buat lagi kan? Yang ni yang hari tu kita kata kita nak tinggal kan. Jadi kamu tengok gambar rajah ni, kita buat nombor 1 dulu. Rajah menunjukkan suatu segi empat selari ACEG. Dia beri bahawa AH sama dengan A. Jadi dia dah label dah. Vektor AH ni A, vektor AB ni C, vektor apa yang B ni, vektor AI ni B. Lepas tu dia kata titik-titik B, D, F, H masing-masing adalah titik tengah bagi AC. Maknanya kalau dia kata titik tengah, maknanya daripada AI ke IE ni adalah sama panjang lah. Jadi itu maklumat yang dia nak bagi kalau dia kata titik tu titik tengah. Okey, jadi maknanya yang ni titik tengah, yang ni titik tengah, yang ni titik tengah, dua ni sama panjang, dua ni sama panjang. Okey, jadi dia tanya kamu, cari vektor-vektor berikut dalam sebutan A, B, C. Vektor AC dulu, vektor AC sama dengan apa? Ingat tak soal cikgu? Vektor AC sama dengan apa dalam sebutan A, B, C? 2C. 2C, betul? 2C tulis 2A ya. Okey, jadi B pula. Vektor AG sama dengan apa? 2A. Ini senang lah. Yang ni basic dia lah, dia nak cakap sebenarnya vektor AG ni selari lah dengan vektor AH ni kan. Cuma dia dua kali ganda panjang daripada vektor AH. Okey. C pula AE sama dengan apa? 2B. FB Negatif 2A. Betul, negatif 2A. Jadi dia selari dengan A kan. Tapi arrow dia terbalik jadi dia negatif. GH Negatif 2C. Negatif 2C. Okay, CE CE apa? 2A. 2A. EG Negatif 2C. Negatif 2C. Okay, ni senang. Ini macam asas je lah. Okay. Alright. Jadi yang ni kita dah start dah tengok. Diberi bahawa AB sama dengan 2B dan BC sama dengan 7B. Tunjukkan bahawa ABC adalah segaris. Okay, jadi first kita buat apa? AB sama dengan BC. AB Apa tadi? Lambda. Lambda. Jangan lupa nah. Dia tak sama dengan BC kan, sebab nampak tak yang ni lebih, yang ni pendek kan. Jadi kita kena bubuh lambda ni, kita kena cari lambda ni dulu. Lepas tu kita buat apa? Ganti dengan nilai dia. Ganti dengan nilai. Jadi yang ni 2B, yang sini 7B. Dah terconteng lah. 7B. Okay, jadi kita banding. Kamu tadi kita banding. Jadi ingatlah bila kita banding tu, kita ambil vektor tu, kita hanya bandingkan pemala je. Jadi 2 adalah sama dengan 7 lambda. Jadi lambda sama dengan apa? 2/7. 2/7. Alright, jadi AB sama dengan 2/7 BC. Jadi dia adalah selari kan? Dia segaris tak?
Segaris tak? Garis. Garis sebab apa? Dia ada apa? Sebab B sebagai titik sepunya. Betul je sebab A, B, B, C kan, jadi kita ada titik B sebagai titik sepunya. Jadi A, B adalah selari, nampak tak dia tulis ni. Jadi memanglah sekali kita kena tulis ayat ni. Jadi, kalau kamu aja kamu tulis lah no. A, B adalah selari kan. Adalah selari dengan BC dengan E sebagai titik sepunya. Kalau tulis macam ni pun cukup dah. Okay. Maknanya, kita tahulah maknanya kamu tahu yang dia adalah segaris. Ya? Tu kalau dia tak selari, kalau titik sepunya dia berlainan lah. Allah. Dia mungkin, dia kalau selalunya kita dapat proof yang ni. Kalau kita dah dapat dia dalam satu equation, maknanya dia memang selari lah. Cuma kalau dia tak ada titik yang sepunya, dia mungkin tak segaris. Dia boleh jadi tak segaris. Faham tak? Maknanya mungkin vektor selari tapi duduk pada sisi yang berbeza. Macam yang ni kan, vektor yang ni selari dengan vektor yang ni. Tapi dia bukan segaris sebab dia duduk kat sisi segi empat selari tu kat tempat yang lain. Faham tak? Jadi kalau kata dia ada titik yang sepunya, baru kita kata dia selari dan dia segaris, baru dia jadi segaris. Okay. Jadi ada dua lagi soalan ni. Thank you. Cuba kamu buat nombor 3 ni, bagi tahu cikgu last sekali. Yang ni AB dengan BC kan, bagi tahu cikgu berapa. Yang ni ada 2. Yang ni nak cikgu buat dulu lah, cikgu buat dengan kamu lah. Yang ni sekali kamu buat. Sebab dia ada 2 vektor. Jadi kalau 2 vektor pun cara dia sama. AB sama dengan lambda BC. Lambda. Lepas tu tukarkan. Jadi kadang-kadang vektor kita kompleks kan, sebab tu cikgu pakai kaedah ni sebab dia senang sikit kalau vektor tu ada 2 benda. Ni lambda Pak A campur 8B. Alright, jadi yang ni pun sama step dia, kita akan kembangkan dia. Jadi bila kita kembangkan yang ni darat lambda, 4A ni pun akan didaratkan dengan lambda, 8B ni pun akan didaratkan dengan lambda. Okay, jadi yang ni A campur 2B sama dengan 4 lambda A campur 8 lambda B. Okay. Okay, jadi yang ni ada A dengan B kan. Jadi bila kita banding, kita kena bandingkan vektor A dengan A, B dengan B. Tapi kita tak payah buat dua-dua sebab kalau kita buat mana-mana pun kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi kita kena buat salah satu je. Jadi kata kita bandingkan vektor A dengan A. Vektor A dan A. Jadi bila kita banding, vektor A ni berapa kat belah kiri ni? Dia punya nilai dia. 1 kan. Yang belah sini 4 lambda kan. Jadi dapat lambda kita sama dengan 1/4. Jadi yang ni cikgu tunjuk kalau kita banding B dengan B juga, kita akan dapat jawapan yang sama. B belah kiri ni 2 kan. 2 sama dengan 8 lambda. Jadi lambda sama dengan berapa? 1/4. Jadi maknanya kita kena buat salah satu je. Sama ada kamu buat A dengan A ataupun B dengan B. Jadi kalau kata exam kamu buat A dengan A, B dapat jawapan lain, maknanya ada salah lah kat equation kamu tu. Maknanya mungkin kamu punya equation BC tu salah. Faham tak? Jadi kita boleh check macam tu lah. Tapi wajib kalau kata kamu nak cepat, kita buat sekali pun sudah dah. Lepas tu kita tulis sebab dia kata dia suruh tunjukkan dia segaris kan. Jadi yang ni kita buktikan dia selari dulu. AB sama dengan 1/4 BC. Jadi segaris juga kan sebab dia ada titik B sebagai dia titik sepunya dia. Titik B, titik sepunya. Titik B, titik sepunya. Tulisan tak cantik. Okay. Jadi kamu dah tahu dah nak buat apa. Cuba kamu buat yang last ni. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Kamu kita tahu cikgu. Lambda kamu dapat berapa? PQ adalah sama dengan lambda QR. Beritahu cikgu kamu dapat berapa lambda ni. Dapat 3 cikgu. Oh dah kira dah. PQ sama dengan 3.
Mana jawapan cikgu? Betul? PQ dengan QR lah cikgu buat. Kalau kata kamu nak R. buat PR dengan QR kan? Sorry. Kita tak ada maklumat PQ kan? Jadi PR. Conteng ni tak nak padam pula dia. Kita nak cikgu jalan tak ni? PR sama dengan lambda QR. Dah lah, nak habis masa dah. Jadi kamu dapat 3 betul? Semua orang dapat? Dapat. Dapat lah 3 QR. Okey, jadi yang ni titik sepunya dia siapa? Apa titik sepunya dia? Apa titik sepunya dia? Tengok huruf yang sama antara dua. R. R. Betul lah, titik sepunya dia R. Jadi tak kisah. Titik sebab kalau kata garis PQR ni kamu boleh agak lah. Kenapa yang sama tu titik kat ujung? Sebab yang ni P, dia ada Q kat tengah kan, yang ni R. PPR tu maknanya daripada sini sampai sini, dia vektor yang panjang lah. Kan? Lepas tu yang ni QR kamu. Jadi titik yang ni pun kita boleh kata titik sepunya antara dua orang tu. Boleh. Dia tak semestinya duduk tengah-tengah. Asalkan dia ada huruf yang sama antara dia, maknanya dia boleh jadi segaris. Okey, jadi yang ni kalau kamu dah faham, kita tengok satu lagi bentuk soalan. Okay. Jadi tadi tajuk dia vektor yang selari dengan vektor yang bukan selari kan. Jadi kalau vektor bukan selari, kadang-kadang dia boleh tulis dia sebagai equation macam ni. Patutnya tak boleh kan. Jadi dia kata diberi dua vektor A dan B adalah bukan selari dan bukan sifar dan bukan selari. Tapi dia dihubungkan, jadi tapi ditulis dalam bentuk equation. Kan? Dia kata MA sama dengan NB. Maknanya vektor A ni darab dengan M adalah sama dengan vektor N ni darab dengan B. Jadi macam mana kita boleh tulis dia dalam satu persamaan? Dia mesti ada sebab dia. Sebab dia adalah kamu punya pemalar yang kita darab kat dia, M dengan N tu adalah sifar. Baru kita boleh tuliskan vektor yang bukan selari ni sebagai satu persamaan. Faham tak cakap cikgu? Jadi kita darab dia dengan sifar, maknanya M dengan N ni kosong dua-dua. Baru kita boleh kata A dengan B ni kita boleh hubungkan dia dalam satu persamaan. Dua-dua nilai ni kosong. Jadi yang ni pemalar kamu lah. Pemalar M dengan N kamu mesti sifar. Kalau kita punya vektor tu dia tak selari, tapi kita tulis dia dalam satu persamaan. Jadi kamu tengok soalan yang bawah ni, dia kata dia akan tulis macam ni. Vektor A dan B bukan sifar dan tidak selari diberi, nampak dia tulis dalam satu equation. Jadi dua orang ni tak selari. Jadi maksudnya nilai ni mesti sama dengan kosong, nilai ni mesti sama dengan kosong. Faham tak? It's 3 o'clock. Jadi kita tulis soalan dia. Jadi dia, kalau soalan macam ni dia akan suruh cari pemalar yang dalam kurungan ni. Dia akan suruh cari nilai pemalar dalam ni. Jadi 3H tolak 6A sama dengan K tambah 3B. Okey, jadi kalau kata kita nak cari nilai H dan K ni, kita guna maklumat yang kita ada ni. M dengan N sama dengan kosong kan. Yang ni semua ni adalah M kamu. Yang ni semua ni adalah N kamu. Maknanya bila kita dah susun dah vektor tu kepada A dan B macam ni, semua pemalar kat depan A tu nilai dia kosong. Jadi kita boleh ambil kan 3H tolak 6 sama dengan kosong. Jadi kita boleh cari nilai H macam tu. Sebab kalau dia dah tulis dalam satu persamaan, mesti nilai yang depan ni, nilai magnitude dia adalah sama dengan kosong. Okey, jadi kalau 3H tolak 6 sama dengan kosong, H sama dengan berapa? 2. Jadi H sama dengan 2 betul sebab 6 pindah, lepas tu bahagi dengan 3, jadi H sama dengan 2. Okey, belah sini K sama dengan? Negatif 3. Negatif 3. Boleh nak? Boleh faham? Okey. Habis dah ke soalan kat sini? Ya. Mari kita buat latihan. Cikgu bagi tahu kamu dia ada jalan kerja yang shortcut lagi. Kalau yang ni kamu nampak dia kena susun dia jadi vektor A dengan B macam ni kan. Kamu tengok soalan. Yang ni kira level yang mudah. Kalau kata soalan
Mungkin dia panjang sikit macam ni, nampak tak? Di vektor ni belah kiri ni dia ada A dan B, belah kanan ni pun ada A dan B. Kalau ikut yang soalan tadi tu kita kena letak vektor A tu kat belah kiri semua, vektor B tu semua kat belah kanan kan. Lepas tu pemalar tu kita samakan dengan kosong. Kan? Jadi kita boleh buat macam tu. Cikgu tunjuk kamu 2 jalan kerja. Jadi 2MA campur N campur 2B. Muat ke tidak ni? Sama dengan 10A tolak 2N. Langgar dah. Sebelah B. Okey. Jadi kalau kata kita nak guna rule tadi tu, kita akan susun vektor A kita akan bubuh belah kiri, vektor B kita akan bubuh belah kanan. Jadi 10A ni kita pindahkan kat belah kiri ni samalah, dia akan jadi negatif 10A. Yang ni kita pindah belah kanan, positif ni akan jadi negatif. Jadi yang ni sama je macam algebra. Yang beza ni kita boleh banding kat ujung tu. Okay. 10A sama dengan negatif 2N tolak 11B tolak N campur 2B. Okey, jadi yang ni kita boleh faktorkan sikit kan sebab dua-dua ni vektor A. Jadi kita boleh asingkan dia punya magnitude dengan dia punya vektor. Kita letak vektor dekat luar, di dalam kurungan tinggal 2M tolak 10. Boleh? Jadi kat belah sini kita kena kembangkan sikit, betul tolak sikit baru kita boleh selesaikan dia. Yang ni kita darabkan dia jadi negatif 2N tambah 11 tambah 11 B. Lepas tu ni kita kurungkan dia. Tolak dengan N tolak 2 B. Ini nampak kompleks sikit kan? Tapi tak apa, kita boleh kumpulkan dia juga. Stiker. Tak tahu. Minta maaf. Ada kat mana? Ada orang, sorry. Okay, jadi yang belah sini kita boleh kumpulkan juga B tu keluar. Jadi yang ni kita buang kurungan. Sama je kan? Tak. Tolak 2, kita letak B kat luar. Faham kan ni? Tak. Jadi yang ni negatif 3N tambah, yang ni pas 9 kan? Okay, ni B. Kamu boleh transfer dengan cikgu lah cikgu careless tak? Dengan cikgu check jawapan cikgu. Betul-betul. Okay, jadi sekarang ni bila dia dah jadi macam ni, negatif 2M tolak 10 ni sama dengan apa? Last kali samakan dengan kosong. Jadi kita ambil 2M tolak 10 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat nilai M kan? Jadi yang ni nilai M berapa? 10 bagi dengan 2 dapat 5. 10 bagi 2 dapat 5. Ini M5. Kat belah sini pun sama, negatif 3N tambah 9 sama dengan kosong. Jadi N kamu dapat berapa? Negatif. Yang ni negatif dihilang kan? Sebab 9 ni kita pindah, dia jadi negatif 9 bagi dengan negatif 3. Jadi N kamu dapat 3. Faham tak? Okay, jadi yang ni kiranya kamu susun dulu. Yang ni buat seperti mana yang buku teks kata lah. Jadi boleh juga kalau kata kamu nak cepat. Nampak tak sebelah kiri ni ada A dengan B, belah kanan ni pun ada A dengan B. Kita terus banding A dengan A, B dengan B. Faham tak? Kita boleh buat macam tu juga. Jadi kalau kita banding A dengan A, jadi kita bandingkan vektor A dengan A. 2M sama dengan 10. Jadi M sama dengan 5. Kita boleh buat terus macam tu pun tak apa. Maknanya sama je, konsep dia sama. Dan cikgu rasa yang ni, yang cikgu prefer sikit jalan kerja dia sebab kamu tak payah nak pusing-pusingkan dia kat belah sini kan, dia kompleks sikit kan. Jadi kamu terus bandingkan dia macam ni. Jadi ni dapat 5. Jadi kalau kita banding B dengan B pun sama, N campur 2 sama dengan negatif 2N tolak 11. Last kali kita akan dapat jawapan B yang sama. Boleh faham tak? Jadi kamu suka jalan kerja yang mana? Kamu suka susun dulu, samakan dengan kosong ataupun kamu banding
banding terus kiri dan kanan. Banding vektor A dengan A, B dengan B. Kalau kamu banding B dengan B, maknanya kat belah kiri ni kamu terus ambil N campur 2 sama dengan negatif 2N tolak 11. Jadi kamu solvekan terus macam tu. N campur 2 sama dengan negatif 2N tambah 11. N tambah 2N sama dengan 11 tolak 2. 3N sama dengan 9. N sama dengan